Okey ya. Okey, yang depan whiteboard tadi ialah tajuk trigonometri. Okey, trigonometri ni ada kesinambungan dia. Okey, tadi saya ajar form 3 yang mana dia akan bersambung dengan form 5 nanti. Ada satu tajuk nisbah trigonometri. Dia berkait. Dan apa yang saya tunjuk tadi dekat depan tu ialah yang memang akan masuk dalam SPM dan sekolah tak tunjuk pun. Tadi semua tak tahu. Masa saya sekolah pun cikgu tak tunjuk pun yang tu. Jadi dalam masa yang saya semak-semak soalan exam yang akan datang ni, dan saya jumpa soalan ni banyaklah. Dan patutnya student kena tahu benda tu. Jadi saya buatlah tadi. Sebab kalau kita tengok kenyataan daripada menteri tadi, dia maklumkan yang takwin sekolah akan ditambah. Maksudnya perjalanan sekolah tu akan ditambah sampailah ke Mac. Okey, Mac 2022. Contohnya kalau tidak habis bulan 12. Okey, bulan 12 tu automatik dah jadi form yang form 4 sekarang dah jadi form 5. Tetapi kalau ikut pengumuman tadi, dia akan tetap jadi form 4 juga sampailah bulan 3. Lepas daripada bulan 3 tu, student SPM ambil SPM, barulah jadi form 5. Jadi dia tambah masalah. Yang jadi masalah, saya tengok komen-komen dekat situ ialah cikgu-cikgu sekolah yang macam dah habis silibus dah. Okey, dah habis silibus dah. Kalau nak ulang balik semua tu, nanti student-student jadi macam tak best lah, boring. Maksudnya tahun depan masih form 4. Masih form 4 sampai bulan Mac. Okey? Bukannya form 4 saja, form 1 sampailah form 5. Form 5 sepatutnya dah habislah. Jadi tahun lepas dengan tahun ni, form 5 sebenarnya terlebih umur. Masa zaman saya dulu, dah kerja ataupun dah macam relax-relax lah. Ini masih lagi pakai baju sekolah dan sebagainya. Okey ya. Jadi kita akan tengok penangkulan hari ini. Yang ini pun ada dalam SPM. Nanti boleh join ulang ajar. Okey. Kalau jangan tersilap mulai esok sampai ke berapa? 13 sampai 19 tak ada tuition tau. Okey, PTIU dia buat macam sebab itu macam cuti sekolah. PTIU buat kelas percuma. Jadi boleh join. Untuk form 5 kita ada gempur. Okey, gempur dia panggil gempur lah. Jadi benda yang sama ya, SOP je kan. Lepas tu untuk darjah 6, form 3, form 4 kita sebut dia sebagai ulang ajar. Maksudnya dah ajar dah sebelum ni, ulang balik. Okey. Jadi untuk matematik saya tak ingat hari Selasa ataupun hari Rabu. Yang itu saya akan buat ialah satu tajuk yang mana kita akan tengok soalan-soalan SPM. Kalau tidak saya nak buat analisis soalan SPM hari itu. Tapi saya dah janji dah hari Jumaat. Hari Jumaat tu saya janji dah dalam SOP saya nak buat. Kalau saya buat awal tak best pula. Jadi saya simpan dulu analisis tu hari Jumaat ni. Okey, siapa-siapa yang free hari Jumaat 8.15 sampai 10.15 boleh join. Saya buat dekat situ SOP, seminar online berjumpa untuk analisis soalan yang mana soalan masuk, yang mana soalan tak masuk dalam SPM. Dan saya akan bagi link lah nanti. Boleh download dekat situ. Satu set contoh soalan SPM sebenar mulai tahun ni. Sekali dengan skema saya tak janji lagi. Sekali saya harap sempatlah saya buat skema dia. Okey Jadi saya rasa ramai yang dah ada dah. Yang mana yang ada kita akan teruskan dulu, proceed dulu. Okey, macam biasa kita akan baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina hikmataka wa syur alaina
min nuzani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey jadi sebelum saya mulakan kelas ni, saya suka ingatkan untuk semua dekat sini kena ada mentaliti SPM dah. Okey. Mentaliti SPM ni maksudnya dah ready untuk SPM daripada sekarang. Dah mula serius. Kalau sejam tadi tak serius lagi, mulai saat ni tolong serius. Jadikan ni sebagai spark dia, sebagai turning point dia. Okey. Kalau kita mula awal lagi okey. Sebab kalau tiba-tiba ada gelombang yang keempat, belajar secara online lagi. Jadi student tu susah, sangat-sangat susah. Okey. Saya bagi tahu lagi yang saya cuma sampai bulan 10 saja dekat PTIU. Saya dengan beberapa orang cikgu lah. Bagi tahu dah. Okey. Bagi tahu lagi belum kan? Ada beberapa cikgu yang dah takkan sambung. Tapi saya tetap akan buat jugalah kelas-kelas percuma tu. Okey. Salah satunya saya akan buat nanti ialah macam ni konvensional sangat kan, macam kelas, lepas tu ada whiteboard. Okey. Sebenarnya saya tengah setting satu setup yang macam gaming, gamers. Macam gamers kan dia ada satu tempat kecil, lepas tu dia bukan tempat kecil lah, dia macam ada kecil, duduk atas kerusi. Lepas tu kat belakang dia ni game. Kalau PUBG lah, okey. Jadi saya buat macam tu juga. Konsep dia macam gaming tu, tapi kat belakang tu bukan PUBG lah, kat belakang tu matematik. Saya dah melaburkan beberapa ratus ringgit untuk setup tu. Salah satunya ialah kamera 8K, okey. Kamera yang mana yang tu memang kualiti tinggi. Yang saya order pada China tu, tadi saya tengok the last update webcam saya tu dah sampai ke Puchong. Jadi harap sampai dengan cepatlah. Hari apa? Setakat ni saya akan buat hari Ahad lah. Tapi ada yang kata kenapa buat matematik saja? Okey. Sebenarnya saya tengah kumpul beberapa orang. Setakat ni yang ada subjek ialah matematik. Matematik, admin, sejarah, fizik. Okey, 4 ni. Saya cuba tambahkan lagi subjek-subjek lah. Okey. Bahasa Melayu. Mungkin juga account. Nanti saya akan tengoklah dalam senarai tu. Saya dah meeting dah dengan beberapa orang. Cikgu-cikgu PTIU juga yang sebelum-sebelum ni lah. Okey. Jadi hari ni kita akan tengok ialah penakulan. Penakulan ni ialah satu matematik logik. Dia tak ada calculation yang tough, okey, tapi dia ada ialah macam mana kita nak faham soalan dan kita nak solvekan dia. Dia tak banyak tapi dia ada juga dalam paper tu. Jadi paper tu bila ada soalan dalam paper tu, benda tu penting lah. Okey, jadi kita tengok yang first sekali. Okey, kita tengok yang first. Dan saya ada yang part yang kita akan go through terus. Kita tak akan tengok itu sebab mudah sangat. Contoh true or false. Okey, benar ataupun palsu. Dia bagi dekat situ contoh penguin ialah spesies mamalia. Okey. True or false? Penguin mamalia. Siapa tahu? Ada yang reply apa ni? True. Okey, betul lah. Jadi penguin walaupun dia bertelur, okey, penguin kita anggap dia sebagai mamalia, termasuk juga platypus. Platypus pun dia bertelur tapi dia ialah mamalia. Okey Jadi kita akan tengok penakulan.
ataupun logical reasoning. Okey, saya tulis kat sini. Dan saya akan tekankan yang mana yang masuk dalam exam. Okey, sebelum ni pun yang kita buat induction tu, yang tu pun masuk dalam exam. Okey, penakulan logik. Betul tak? Double check. Ya. Okey, kita akan go through by subtopik, dan setiap kali yang ada beberapa benda sangat-sangat penting, sebab saya akan bagi tips macam mana kita nak jawab. Okey, ada benda yang memang simple cara jawab dia tapi kita tak tahu. Okey, hari ni saya akan dedahkanlah. Okey, siapa ada modul, buka muka surat 21. Okey, buka muka surat 21. Siapa yang tak ada, jangan risau, saya tulis kat depan macam biasalah. Okey. Ialah nama perdana. Ini pun true false tu kita ignore dulu. Okey, apa yang saya nak tunjuk dekat sini ialah kita akan masuk dekat nyatakan anti-jadian dan akibat bagi setiap yang berikut. Okey, kita akan masuk anti-jadian ataupun bahasa Inggeris dia ialah construct implikasi. Okey, yang ini contohnya, yang ini dia merujuk kepada implication ataupun implikasi dalam bahasa Melayu. Okey, sebab apa lebih kurang bunyi dia sebab bahasa Melayu yang tiru bahasa Inggeris. Ada dekat link. Betul Haris, ada dekat link. Tapi kalau tak print pun tak apa. Okey. Sebenarnya macam ni, saya bila dah nak habis PTIU dah, saya nak guna modul-modul saya sendiri. Yang saya buat sendiri. Tapi masalahnya bila saya bekerja di PTIU, saya kena guna modul PTIU. Jadi dalam modul tu ada benda yang saya tak best. Yang saya buat tu saya dah susun dah. Memang best. Cara saya rasa yang tu best. Tapi tersekat. Okey, kalau tak print pun tak apa, jangan risau. Nanti saya akan bagi dekat belakang. Okey, dalam Telegram atau sebagainya ataupun masa SOP tu saya bagi. Okey, kita akan tengok anti-tangent. Okey, kita akan ada macam ni saya bagi satu contoh mudah. Yang ni bukan dalam modul lagi Ini yang contoh luar.
Okey, yang ini ialah soalan dia. Okey, tulis implikasi bagi anti jadian dan akibat yang berikut. Maksudnya dekat sini kita ada anti jadian, lepas tu kita ada akibat, kita ada implikasi. Macam mana kita nak tulis? Okey, saya tunjuk dulu. Saya bagi satu contoh dekat sini, example. Inilah besar sikit. Okey, kita ada anti jadian. Lepas tu kita ada akibat ya. Ini okey, kita ada 3 benda. Okey, contoh kita bagi dekat sini. Ini saya guna warna biru. Ambil garam berlebihan. Okey saya cuma tulis yang bahasa Melayu lah. Okey, kalau ada macam term-terms ni baru saya akan tulis dalam bahasa Inggeris, okey? Jimatkan masa kita. Okey, jadi sekarang kita tengok dekat sini. Interjadian dia bagi ambil garam berlebihan dalam makanan. Okey, macam mana kita nak tulis akibat? Okey, kita akan tulis yang ini dia macam open dulu. Okey, untuk kita tahu konsep dia. Jadi bila kita makan garam berlebihan, apa sebab dia yang boleh bagi efek ataupun kesan kepada kesihatan? Garam berlebihan. Okey. Apa dia? Ada penyakit apa yang okey, darah tinggi kan? Okey. Okey, implikasi dia ialah kita akan guna keyword. Okey. Jika maka, untuk implikasi kita akan guna jika maka ataupun bahasa Inggeris dia ialah if dengan then. Okey. Jadi kita boleh tulis kat sini jika mengambil garam berlebihan dalam makanan. Okey, panjang sangat, saya pendekkanlah. Jika ambil garam berlebihan, maka akan dapat darah tinggi. Okey, jadi yang memainkan peranan ialah jika maka, yang mana poin yang pertama kita akan ambil kat sinilah. Okey, yang ni yang pertama kita letak kat jika tu. Okey, yang kedua penyakit darah tinggi ni kita letak selepas maka. Jadi kita ambil balik saja. Okey. Kalau siapa-siapa yang dalam DLT if then. Okey, if dengan then. Okey.
Saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, lagi satu contoh. Okey. Kadang-kadang dia tak bagi macam ni tau. Dia bagi susunan, alamak, sekejap. Sekejap lah saya tengok Zoom ni video yang mana. Okey, bagi saya kurang pada 1 minit. Okey, dekat form 6 dan form 4. Okey, oh ini video yang tadi. Sorry, ini video. Alamak, mana ada dah. Okey. Ini yang video form 4 tadi. Okey, sekejap saya rename dulu nanti hilang. September form 4. Okey. Hari ini 12. Sorry, ini form 3. Ini. Okey. Kadang-kadang susunan dia berbeza. Dia tak bagi susunan macam ni. Boleh jadi dia akan bagi susunan macam ni. Dia akan bagi satu situation. Lepas tu kita tentukan. Okey. Kadang-kadang dia akan bagi implikasi dan kita akan buat akibat dan juga yang kejadian. Dia tak semestinya susunan macam ni. Yang tu kena take note. Okey. Jadi contoh dia bagi dekat sini. Jika X hanya mempunyai dua faktor. Ini saya tulis kat sini lah. Okey, susunan dia berbeza. Jika X hanya mempunyai dua faktor, maka X ialah nombor perdana. Okey, apa yang kita boleh tulis dekat sini ialah sama sekali kita kena pisahkan dulu. Okey. Ini ada jika, kat sini ada maka. Okey, sekarang kita nak tengok yang pertama. Okey, yang pertama X hanya mempunyai dua faktor. Okey, kita boleh tulis kat sinilah. Okey, ini jawapan kita. Kita boleh tulis. Yang pertama X hanya ada dua faktor. Okey, yang second ni akibat dia kita boleh ambil selepas maka ni X ialah nombor perdana, prime number. Okey, jadi kita dapat. Kadang-kadang dia bagi yang ini. Okey, selalunya dia akan bagi macam ni lah salah satu. Contoh yang ini dia tak bagi, dia akan bagi dua ni. Kadang-kadang dia bagi yang ini, dia akan ada dua ni. Okey. Jadi kita boleh buatlah. Nampak tak macam mana yang kita nak ambil dan kita akan letak sebagai jawapan? Siapa ada problem yang macam dia tak jelas lagi, dia rasa blur-blur lagi? Ada tak? Okey tak okey ni? Sebab tak ada yang respon ni. Okey tak apa, nanti kita akan buat juga soalan-soalan yang standard SPM. Okey, untuk bagi cergas sikit. Okey, tapi yang ni untuk introduction ni saya akan tunjuk dululah, okey.
Nanti saya tak mau macam tiba-tiba kita terus buat soalan SPM tapi kita tak ada intro. Sebab yang ni belajar dekat sekolah, untuk MOT saya tak sempat tunjuk lagi sebab starting form 4 saya mula bab 5 masa tu. Okey. Oh, Haris rasa blur-blur lagi. Okey, macam ni. Okey, contoh. Kadang-kadang soalan dia akan bagi yang ini, dia kosongkan akibat, dia kosongkan implikasi. Okey. Contoh, tiba-tiba dalam SPM dia bagi yang ini. Sorry, dia mesti ada dua benda lah. Dia tak boleh bagi satu benda saja, dua kosong. Tak boleh. Okey, contoh dia tak bagi yang ini. Okey, sorry. Dia bagi dua ni, dia tak bagi implikasi. Okey, jadi kita ambil dulu poin yang pertama, kita tahu. Yang ini ialah dia ambil garam berlebihan dalam makanan. Okey, akibat dia ialah dia akan dapat penyakit darah tinggi. Okey, dua tu. Mula-mula kita ada situation dan akibat dia. Lepas tu kita nak gabungkan kejadian ni, situation ni dengan akibat, okey, dalam implikasi. Jadi poin dia ialah kita akan guna jika, maka ataupun if, then. Okey, jadi kita akan guna jika dan kita ambil poin yang nombor 1 lah yang ada dalam ni, iaitu ambil garam berlebihan. Ini ayat ni tak semestinya macam ni. Jadi maksud dia sama. Dia tak semestinya sebiji-sebiji macam ni. Okey, ambil garam berlebihan, akibat dia kita letak kat maka lah, akan mendapat darah tinggi. Kadang-kadang dia tak akan, dia bagi yang ini dan dia bagi yang ini. Yang ini yang dia tak bagi. Jadi kita kena analisis balik dekat implikasi. Okey, contoh. Jika X hanya mempunyai dua faktor, dia dah bagilah kat sini. Yang ni anggap kosong. Lepas tu ada ayat dia pula, maka X ialah nombor berdana. Okey, prime number. Jadi kita boleh ambil selepas maka X ialah nombor berdana, kita letak dekat sini. Kita tak tahu yang mana yang dia akan hide, yang mana yang dia akan sorokkan. Okey. Haris okey. Ini sebab dia tak mencabar sikit, sebab dia tak ada calculation. Okey ya. Ni yang ni saya ambil gambar sekejap. Oh, ada kawan kita tak dapat masuk. Sekejap. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini mudah saja, jika dan maka. Lepas tu kita akan tengok pula. Okey, dalam saya punya inilah. Okey, sekarang ni tengok yang ni kita buat latihan sikit sebab kita dah print, ada kawan kita yang dah print. Okey, tengok dekat nombor 4, okey, muka surat 22. Semua yang mana ada modul, buka dulu muka surat 22, yang mana tak ada modul nanti saya akan share screen. Okey, kita akan tengok ialah dekat sini kita akan tengok kejadian ataupun situation dengan akibat. Okey, akibat yang ini. Jadi kita kena buat apa? Kita kena ada yang ni, kita penuhkan yang ni. Okey. Jadi kita akan buat muka surat 22 tu, okey. Contoh 4 dan latihan 4. Okey ya, contoh 4 dan latihan 4. Okey. Saya akan tulislah. Tulis lagi best kan. Okey, saya padam yang ni. Baik, mana kita? Okey, kat sini kita ada contoh 4, example 4.
di muka surat page 22. Okey, yang dekat sini dia bagi jika 4x sama dengan 8, maka x sama dengan 2. Okey, dia minta kita bagi okey, lagi satu dia minta akibat. Okey. Jadi yang ini kita akan dapat jawapan dalam bentuk yang macam ni lah. Okey, mula-mula kita akan ambil dulu 4x sama dengan 8. Akibat dia ialah x sama dengan 2. Okey, macam tu saja. Bila kita gabungkan nanti, dia akan jadi kat sinilah implikasi ataupun implication dia. Okey, jadi saya akan tulis yang mana yang tak ada modul, tengok kat depan. Siapa yang ada modul, buat latihan 4 exercise 4 dekat muka surat 22, A, B dengan C. Okey? Okey, ini saya padam. Okey, ini ialah soalannya. Okey, cuba buat dulu latihan. Okey, buat dulu. Nanti kita akan bincang. Pas ni kita tengok lagi yang lebih mencabar lah. Okey, macam sebelum ni saya beritahu kita akan selang-selang lah. Satu yang topik-topik yang belum kita cover lagi, dan satu lagi kita akan buat jump start. Macam sebelum ni number apa tu? Base number. Okey, nanti kita akan buat pula base number tu. Lepas tu kita patah balik yang ni. Jadi
saya tak mau macam student tu stuck lah dekat form 4 saja. Mungkin dia dah boring dah belajar dekat sekolah pun dia dah belajar benda yang sama. Saya tak mau stuck macam tu. Jadi saya tawarkan satu benda yang baru lah. Satu, jump start dan lagi satu yang kita belum cover lagi. Okey, dah siap nanti komen siap ah. Kita nak bincang sama-sama. Oh, dah siap lah, cantik. Okey kan. Jadi harap saya dapat setting cepat lah. Saya punya, okey, ramai dah siap lah. Saya punya setup tu untuk gaming. Bukan gaming lah, untuk matematik. Okey, jadi kita cek jawapan sama-sama. Okey, jika set A mempunyai 8 subset, maka jadi dia ada yang inilah yang memisahkan separate dia punya point tu dekat anti jadian dengan akibat. Okey, jadi yang first kali kita akan buat set A mempunyai 8 subset. Okey, akibat pula. Jadi bilangan A sama dengan 3. Okey, ini numbers A ya, bilangan A. Okey, jadi yang ini pula sama juga kita akan tulis Y lebih besar daripada 3. Y greater than ataupun more than 3. Akibat dia ialah Y more than 5 ataupun Y more than. Okey. Greater than ataupun more than. Boleh dua-dua tu boleh. Bagi siapa yang DLP. Okey, seterusnya kita akan tengok kat sini. Ini yang memisahkan jika dengan maka. Okey. X ialah gandaan 10. Akibat dia X ialah gandaan bagi 5. Okey semudah ni saja. Walaupun mudah macam ni orang tanya, oh yang ni pun nak belajar ke? Ini masuk dalam SPM paper 2. Okey. Jadi saya snap gambar. Okey, kita ke yang seterusnya, iaitu melibatkan. Okey, yang ni kalau melibatkan, ya, saya cari yang penting-penting lah. Okey. Palsu benar ni tak payah. Okey, kita akan dapat dalam bentuk yang ini. Okey, kita akan buat premis 1, premis 2, lepas tu kita ada kesimpulan. Okey. Premis 1, premis 2 dengan conclusion. Macam mana kita nak buat? Macam biasa saya akan bagi satu contoh yang tak ada dalam modul. Contoh yang paling mudah. Okey, nanti sempat untuk kita buat soalan-soalan berkaitan dengan SPM lah. Okey, kita akan tengok soalan implikasi. Mana duster? Yang ni boleh padam lah. Semua dapat lah kan? Okey. Okey, kalau melibatkan soalan premis. Yang ni kita panggil bahasa Inggeris dia apa? Sekejap.
Okey. Okey, contoh dia bagi dekat sini dekat kita. Jadi dia ada bunyi pelik sikit. Yang ni bukannya salah, memang bentuk ayat dia macam ni. Okey, kita tengok satu contoh. Kita ambil contoh pendek-pendek lah. Okey. Untuk premis 1, contohlah dia bagi dekat kita premis 1 dengan premis 2 dan kita kena buat conclusion ataupun kesimpulan. Okey, dia bagi dekat kita jika X sama dengan 4, maka 2x tambah 5 sama dengan 13. Okey, premis yang kedua dia bagi. Okey. Contoh dia bagi premis pertama. Jadi macam mana kita nak buat premis kedua dengan kesimpulan? Okey. Strategi kita macam ni. Mana yang hijau tadi? Okey. Yang pertama kita tengok yang ni. Okay, X sama dengan 4. Lepas tu kita ada 2x tambah 5 sama dengan 13. Okey. Yang pertama kita kena buat ialah kita masukkan yang pertama. Okey, premis yang pertama kita akan dapat ialah yang hijau ni. X sama dengan 4. Okey. Jadi yang kesimpulan dia ialah kita ambil yang ni. 2x tambah 5 sama dengan 13. Okey, siapa yang ada soalan untuk yang ini? Ada tak? Senyap ni. Ulang balik. Okey, boleh. Okey, saya akan ulang balik. Okey, sekarang kita masuk dalam hujah ataupun argument. Okey. Yang mana kita akan tengok ialah premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Okey. Premis 1, premis 2 dengan conclusion. Siapa yang ambil DLP. Dan siapa yang masuk debate. Okey, ataupun masuk debat ala parlimen dekat sekolah. Jadi bila dia berhujah dia akan bagi tahu. Okey, premis saya yang pertama ialah dia ada intonasi dia lah. Saya tak boleh masuk itu. Sebab dia ada intonasi dia. Lepas tu macam lembut lah. Siapa lelaki masuk tu macam saya rasa lelaki lembut. Jadi saya tak join lah yang tu. Sebab saya kalau macam bahas ke apa masa zaman saya sekolah tu saya suka yang macam nak gaduh-gaduh lah, macam parlimen. Okey, yang ni kita tengok dia akan bagi premis yang pertama ataupun dia akan bagi premis yang kedua, dia bagi yang ini, kita cari yang ini. Boleh jadi juga. Kita tak tahu soalan dia macam mana. Okey, untuk soalan tadi dia bagi premis 1 dan kita kena cari premis 2 dan juga kesimpulan. Okey, jadi apa yang kita kena buat sekarang ialah rambut saya tak ada minyak rambut ke ni? Okey, tadi dah
sebab apa, rambut saya macam tak terurus sikit hari ni. Okey, sebab semalam saya balik rumah saya sampai dalam pukul 1 lebih dekat pukul 2 dekat Putrajaya tu. Sebab ada motor saya rosak, saya baiki sikit dekat Shell. Lepas tu pukul 4 saya patah balik ke Kajang sini. Sebab saya kena siapkan buku rekod. Jadi report card. Jadi saya mandi kat sini apa semua, jadi saya tak cukup tidur lah. Sebab tu rambut saya tak terurus lagi sebab saya terlupa bawa minyak rambut. Okey, jadi tapi tak apalah. Esok cuti. Esok tak cuti sebab ada tu lah kan program tu. Patut saya cuti esok. Okey, tak apa. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Dia bagi dekat sini yang pertama, jika X sama dengan 4, maka 2X tambah 5 sama dengan 13. Ataupun if X equal to 4, then 2X plus 5 equal to 13. Okey. Jadi macam mana kita nak letak dia dalam premis pertama dan juga kesimpulan, conclusion. Jadi saya dah warnakan dah ni. Okey, yang depan ni lepas daripada jika sebelum maka ni, dia akan duduk di premis yang kedua, dan selepas maka, selepas then tu, dia akan duduk dekat kesimpulan ataupun conclusion. Okey, Amirul dapat tak? Okey ini tak ada macam calculation. Jadi macam kita tak best lah. Kalau tidak, bila kita tak larat ataupun mengantuk bila melibatkan calculation, dia boleh mencabar adrenalin kita. Jadi macam kita ada perasaan tercabar lah untuk buat calculation. Ini mudah sangat. Okey, tak apa. Jadi saya akan bagi lagi dalam situation lain pula. Kalau saya bagi premis kedua dan saya bagi conclusion, macam mana nak buat premis yang pertama? Okey, saya buat dekat sebelah sini. Ini ambil gambar tadi. Sekejap, saya double check. Okay, dah ambil dah. Ini padam. Okey, contoh saya bagi kat sini. Ini situation dia lain sikit. Tengok Polygon. Ini saya bagi kat atas lah. Okey. Okey. Ada keadaan kadang-kadang premis kita dia tak melibatkan jika dan juga maka. Jadi dia akan jadi macam ni. Formula kita ialah kita akan buat silang. Okey. Jadi kita akan tengok yang ini. Okey, kita ada dua sekarang kat premis 2 ni. Polygon ABCD dan juga segi 4. Jadi saya petakkan segi 4 ni dengan warna hijau. Polygon ni dengan warna merah. Okey. Sekarang dekat bawah ni pula. Okey, dekat bawah ni.
poligon ABCD mempunyai 4 sisi. Okey. Jadi macam mana kita nak membina premis pertama? Premis 1. Okey. Kita akan dapat ialah merah dengan hijau. Okey, pertama sekali kita buat silang. Yang ini kita letak depan. Okey, maksudnya di sini ialah kalau kita tengok balik susunan dia ialah yang ini dia akan merujuk pada yang inilah. Okey. Maksudnya poligon ABCD, kat sini pun poligon ABCD. Okey, yang ini pula dia akan berkait dengan atas. Okey, dia akan jadi macam bersilang. Kan tadi saya kata bersilang, yang ini akan ke sini, sini akan ke sini, lepas tu dia turun bawah. Okey, yang itu ialah susunan dia. Dia bersilang. Okey, macam tadi dia tak bagi dekat atas tu. Okey, jadi poligon ABCD ialah segi 4. Jadi kita silangkan. Yang ini ke sini. Jadi kita kena kalau kadang-kadang kalau kita terlepas perkataan semua pun okey. Tak apa. Tulis je. Jadi yang paling penting ada perkataan segi 4. Okey, segi 4. Lepas tu kita tengok yang dekat bawah pula, okey. Yang ini dia akan merujuk kepada sini. Jadi yang hilang sekarang, yang ini kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia kat sini. Okey. Ini saya bahagi kepada 2 lah. Okey, saya bahagi kepada 2. Kita akan dapat sini. Okey. Jadi nampak tak susunan dia ialah yang ini ke sini. Okey, yang ini ke bawah. Yang ini kita akan tulis balik. Okey semua? Dia tak okey ni. Macam mana nak tahu bila kena letak jika or maka? Okey, jika atau maka. Okey. Jadi kita akan tengok kepada situation. Okey. Selalunya bila kita terlibat dengan yang awal tadi apa dia? Okey, awal tadi kita terlibat dengan yang anterjadian, lepas tu kita ada kesimpulan dan akibat tu memang dia mandatory, dia akan guna jika dan juga maka. Okey, untuk yang melibatkan hujah, okey, hujah kita ada premise 1, premise 2 dan juga kesimpulan ataupun conclusion dia tu kita akan guna bila jika maka tu bila kita deal dengan macam number ataupun equation. Contoh x tolak 6. Okey, contoh jika x sama dengan 6 maka 4x tolak 5 sama dengan 19. Okey, itu kita guna jika maka. Kalau kita melibatkan satu pernyataan, pernyataan tu ialah satu statement ataupun suatu macam mana nak kata statement ataupun pernyataan. Jadi satu ayat lah. Okey, satu fakta. Contoh ialah semua segi 4 mempunyai 4 sisi. Okey, yang itu fakta. Dia bukan bagi dalam bentuk unknown ataupun dalam bentuk ayat x sama dengan 6. Lepas tu ada x tambah 5 sama dengan 13, tak. Okey. Kalau kita melibatkan dengan unknown ataupun kita panggil apa? X sama dengan 6 apa semua tu, kita akan guna jika maka. Kalau kita deal dengan kita panggil fakta ataupun satu statement pernyataan, yang itu kita tak buat macam tu. Kita akan buat macam ni.
Okey, dapat tak? Okey macam tu je. Okey, jadi saya bagi satu latihan, bukan satu lah, kita tengok latihan yang ada dalam modul. Okey. Akas. Okey, ini soalan ni nanti saya akan tunjuk yang latihan 6 ni. Okey, semua buka-buka surat 23 dekat 8. Okey, dekat situ ada subtopik untuk hujah. Okey. Operasi set. Operasi set pun kita tak cover. Oh, memang nak request operasi set tu lah. Memang berminatlah tajuk tu, topik tu. Okey lepas ni kita akan buat operasi set tu. Bukan yang tu senang lah yang tu. Okey, tak apa, nanti kita akan buat, okey? Tak senang. Okey, tak apa. Yang pertama sekali, kalau siapa-siapa yang check lah, memang dia akan masuk satu soalan dalam paper tu dekat section A. Section A ni dia akan ada 3 ataupun 4 markah, iaitu lorek kan. Ataupun apa tahu kalau bahasa Inggeris shaded apa? Lebih kurang yang tu lah kan. Kita kena lorek kan. Jadi dia akan ada 2 soalan. Dia akan bagilah A union ataupun A kesatuan B prime. Okey, lepas tu dia bagi bulat-bulat atau petak segitiga tu kita lorek. Okey, 2 soalan yang tu. Dan satu lagi ialah dia akan bagi soalan dalam bentuk dia minta kita cari. Okey. Dia bagi X tambah 5. Okey, ini bulatan A. Lepas tu dia ada bulatan B pula. 13 tolak X sama dengan berapa-berapa. Dia akan minta kita cari Y, cari X macam tu. Okey, yang itu dalam section B ataupun bahagian B. Itu kita akan tengok. Dan dia akan ada juga soalan 1 ataupun 2 soalan yang masuk dalam paper 1. Itu memang wajib. Okey, tak apa, nanti kita akan masuk itu. Okey, saya take note untuk tajuk apa ni? Operasi set ataupun operation on set. Okey. Nanti saya akan tengok yang ni. Susah dekat mana yang tu? Yang operasi set tu. Nak fahamkan yang lorekkan tu kah ataupun soalan yang melibatkan penyataan masalah, problem solving? Semua simbol. Simbol. Okey, tak apa. Sebab dia akan ada 2 saja kan yang kita deal. Satu kalau bahasa Melayu dia intersection, bahasa Inggeris dia intersect. Kita akan ambil itu sebagai persilangan lah. Kita akan tengok number yang sama. Okey, number yang sama saja. Kalau kita senaraikan 1, 2, 3, yang lagi satu kita senaraikan 3, 4, 5. Jadi yang sama ialah 3. Yang itu yang intersect, yang bersilang. Dan boleh jadi juga kita akan dapat union. Okey, union macam mana? Dia senaraikan 1, 3, 5, 7. Okey, 1, 3, 5, 7. Yang kedua pula dia senaraikan 1, 2, 4. Jadi kita akan cari yang mana yang sama, kita potong jadi satu saja. Lepas tu kita senaraikan semua yang berlainan. Ini kita akan tengok itu. Tak apalah, sebab ada yang request, nanti kita akan buatlah. Sebab itu pun kita belum cover lagi. Okey, jadi semua ada buka dah muka surat 23 ni. Okey, kita akan tengok dekat sini contoh 8 dia bagi satu. Ni macam tulisan ni bersambung ni. Saya tak tahu cikgu mana yang buat ni. Okey, premis 1. Semua poligon mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. Ini ialah dia tak melibatkan macam X, Y ni Dia melibatkan satu penyataan, satu statement. Jadi kita takkan guna jika maka. Okey, tak apa, saya tulis kat sini. Ya, saya snap gambar dulu.
Hilang pula maka. Baik, kat mana? Padahal yang ni je meja saya. Ni. Okey, jadi saya tulis dulu. Siapa yang ada modul, okey, boleh buat terus dekat muka surat 23 tu. Contoh 8 A dengan B. Okey. A dengan B dengan C dekat belakang ni. Yang itu saja. Yang mana yang belum ada, saya tulis dekat depan. Okey. Okey, dia bagi dekat sini premis 1. Ini soalan lain. Okey, sorry. Yang ini dia minta kesahihan dengan munasabah tu kat bawah. Ini tak apa? Ini tak ada dalam kita punya exam. Ini lebih pada knowledge kita untuk membezakan. Okey, jadi kita akan ke contoh 9. Okey, contoh 9 dekat muka surat 24, sorry. Okey, kita ada A. Okey, dalam contoh yang ini dia akan bagi dekat kita satu bentuk penyataan, okey? Dalam bentuk soalan lah. Kita kena ekstrak ataupun kita keluarkan maklumat-maklumat tu, kita akan letak dalam premis 1, premis 2 dengan kesimpulan, okey? Dia akan bagi dalam bentuk yang macam ni. Okey. Jadi kita akan tengok premis 1. Okey, macam tadi juga kita akan ada lebih kurang macam dalam bentuk ayat. Okey.
Okey, yang pertama kita dah dapat dah. Yang atas ni dia akan jadi yang ni hijau. Ini merah. Okey, lepas tu kita turun yang ni SMK Sekolah Menengah Seri Permai. Saya pendekkanlah SM Seri Permai. Dan kita akan ada yang dekat sini lah. Okey. Ialah sebuah sekolah. Okey, kat bawah ni kita akan ambil yang tulis balik SM Seri Permai. Okey. Ada pelajar dan okey, nampak tak macam mana kita nak buat? Okey, nampak kan? Macam mana kita nak buat tu? Silang macam mana? Lepas tu turun, yang ni turun. Okey eh? Tadi kita buat yang B pula. Okey, saya padam yang ni. Okey, yang ini dia bagi premis 1, kita cari premis 2 dan juga kesimpulan. No, kesimpulan pun dia bagi, okey. Okey, ini soalan B. Okey, premis 1 dia bagi, premis 2 kita kena cari. Okey, kesimpulan dia bagi. Okey, cuba buat dulu yang ini. Okey, cuma cari yang tengah-tengah ni. Okey. Tidak siap bagi tahu. Okey, buat dulu. Ni refer balik yang warna-warna yang saya buat tadi. Okey, dah siap kan? Okey, ada yang dah siap dah.
Yang lain? Okey, kita tunggu kawan-kawan kita sekejap. Ni patutnya sekejap ya. Okey, 1 minit lagi. 9.25 kita akan bincang. Okey jadi kita bincanglah sebab ramai sangat yang dah siap. Okey, jadi kita tengok yang atas dulu. Segitiga sama kaki. Okey. Okey, mempunyai dua sisi yang sama panjang. Okey, settle yang atas. Okey, kalau kita tengok yang bawah pula. Okey, yang bawah ni dia ada dua juga. Satu PQR, satu lagi dua sisi yang sama panjang. Okey, jadi yang ini dia turun ke bawah dua sisi yang sama panjang. Yang ini PQR, dia akan duduk kat sini. PQR. Okey, kat sebelah dia ialah yang warna hijau. Kan saya kata bersilang. Okey, PQR. Kita ambil ialah segi tiga sama kaki. Okey, semua dapat tak macam yang ni, atas ni. Okey, premis pertama bagi untuk premis kedua, PQR ialah segitiga sama kaki. Sebab apa? Kita bersilang. Yang ini dia akan ke sini, yang merah ni sepatutnya duduk sini, dia akan ke sini. Sorry, yang merah ni dia akan turun bawah, yang ini dia akan turun bawah juga. Cuma follow yang rule warna yang saya buat. Okey, sekarang jelas tak lagi macam mana kita nak buat ni? Okey tak okey? Semua dah jelas kan? Okey. Jadi senang saja. Dapat cantik-cantik. Okey, saya tengok lagi yang mana yang mencabar lagi dalam topik ni. Okey, kita cuba buat soalan-soalan yang SPM sebenar yang melibatkan topik. Rambut tak best lah. Sekejap, saya cari minyak rambut. Kalau ayat dia terbalik boleh ke? Okey, sekejap saya tengok yang soalan Izzah. Okey, Izzah ayat terbalik. Okey. Maksud Izzah ayat terbalik tu macam segitiga sama kaki ialah PQR macam tu. Okey. Kalau ikutkan dia tak jadi masalah. Okey. Tapi dia boleh jawab macam tu, cuma kenapa saya susun ikut warna ni? Sebab mudah kita nak turunkan dia ke bawah. Ikut susunan tu. Dulu-dulu saya tak tahu. Yang ni saya tengok macam ada student juga dia cerita ini susah lah apa semua. Lepas tu saya tengok balik. Saya cuba susun. Inilah yang output dia. Okey. Boleh macam Izzah kata untuk premis tu. Okey. Dia buat segitiga sama kaki ialah PQR. Tak jadi masalah, tapi bila kita nak susun nanti susah. Okey. Yang ini saya cuma buat yang macam mana nak mudahkan susunan lah. Dia tak semestinya jawapan macam ni. Okey. Dapat kan? Okey.
Jadi kita tengok soalan yang melibatkan SPM. Okey, yang macam siapa yang ikut kelas saya yang hari Jumaat tu. Okey, hari Jumaat tu kita akan buat ini. Okey, macam tadi Izzah tanya tu, kalau Izzah buat starting tu yang ini, segitiga sama kaki ialah PQR, bawah ni pun mesti dua sisi yang sama panjang ialah PQR. Dia akan ubah ke sana. Okey, susunan dia macam tu. Okey, jadi kita tengok satu soalan yang melibatkan SPM. Okey. Siapa yang dah follow kelas saya yang hari Jumaat tu, mungkin dia dah faham. Tapi tak apa, kita buat lagi latihan. Okey, saya padam yang dekat sebelah sini. Okey, sekarang kita cuba buat satu urutan number dan kita kena generatekan dia punya formula. Okey, ataupun dia punya, kita panggil juga bukan formula. Dia punya equation ataupun persamaan dia. Okey, saya bagi contoh dulu. Okey. Yang pertama sekali, bila kita tengok dalam soalan ataupun dekat mana ataupun cara kita tulis nanti tesis ke apa, bila kita buat koma, lepas tu kita letak 3 titik dekat belakang tu, yang itu bermaksud ialah seterusnya. Okey. Tapi dalam soalan dia tak akan bagi macam ni lah, dia akan bagi yang number ni. Okey, lepas tu kita ada kesimpulan ataupun conclusion. Okey, tengok dulu macam mana saya buat. Okey. Jadi yang ini pertama sekali dia ada banyak cara lah. Yang ni yang teknik jugalah yang saya nak tunjuk. Okey, pertama sekali ialah kita petakkan semua benda selepas sama dengan. Okey, yang ini sama dengan selepas dia kita petakkan semua. Jadi kita akan dapat okey, kita dah petakkan dah semua dan apa yang kita akan buat ialah kita akan tulis balik. Okey, tulis balik benda-benda yang sama. Okey, benda-benda yang sama kita tulis balik. Contoh. Okey, yang ini apa yang sama dalam kotak merah kita? Apa yang sama dalam kotak merah kita tu?
1 tambah 1. Okey, nombor 1 kan. Okey. Yang sama ialah ni tambah ini sama. Jadi kita pun tulislah balik. Yang sama kita tulis. 1 tambah, okey. 1 dengan tambah. Yang mana yang tak sama, kita tukarkan dengan N. Kita gantikan dengan N. Jadi yang ini. Okey, 1 dengan tambah sama, yang tak sama sekarang ialah yang nombor belakang ni, kita gantikan dengan N. Lepas tu kita akan tulis ialah, kita akan buat koma, lepas tu N sama dengan, okey, N ni kita akan ambil dekat sini lah. Jadi N sama dengan 0, 1, 2, 3, titik 3. Okey, dapat tak? Siapa yang belum jelas lagi nak buat macam mana yang ini? Dapat tak? Ulang balik. Okey, saya ulang balik. Okey, pertama sekali dia akan bagi dalam bentuk yang macam ni lah. Okey. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Step pertama yang kita kena buat ialah kita petakkan semua yang selepas sama dengan. Selepas sama dengan ni kita petakkan. Okey. Bila kita dah petakkan, kita cari dalam petakan tu benda apa yang sama kita tulis. Okey, contoh 1 semua sama, tambah semua sama. Jadi kita tulis dulu. Kat conclusion. 1 tambah, okey. Yang tak sama kita gantikan sebagai N. Jadi yang ni lah 0, 1, 2, 3 tak sama. Jadi kita gantikan sebagai N. Okey, jadi kita koma. Kita pun buat N sama dengan, letak semua nombor ni. 0, 1, 2, 3. Okey, koma. Tak titik 3 kali. Untuk yang seterusnya. Okey? Dapat tak yang ni? Saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, satu contoh lagi. Banyak notification untuk yang Telegram dah. Jadi dia agak mengganggu lah. Okey. Oh, link kehadiran. Okey, saya bagi.
Okay, boleh ambil link gadiran kat situ. Jadi yang ini pun sama juga. Benda yang kita kena buat ialah kita petakan apa-apa selepas sama dengan. Okay, kita petakan. Okay, jadi kita akan tulis dekat conclusion dia, kesimpulan. Okay, macam tadi juga. Kita akan ambil yang mana yang sama dulu. Okay, kurungan. Yang tak sama yang ini saja. Okay, kita tulis yang sama. Okay, yang tak sama kita akan gantikan dengan N. Okay, lepas tu kita koma. N sama dengan, okay, kita ambil yang dalam ni. 1, 2, 3, 4. Macam tu saja. Okey, boleh dapat tak yang ni? Senang ke susah? Senang je kan? Jadi lepas ni kalau masuk dalam exam, patut boleh dapatlah ini. Boleh jawab dengan tenang. Okey, saya bagi satu latihan, cuba buat. Okey, sekejap. Snack gambar. Ada tak dalam kita punya modul? Okey, jadi semua buka muka surat 27. Okey, siapa yang ada modul, buka muka surat 27. Yang mana tak ada modul tak apa, saya akan tulis. Okey, cuba buat yang ini. Okey, yang ini dengan lagi satu lah, 2. Okey, cuba buat dulu yang ini. Ini saya bagi satu latihan dalam ni juga.
Okey, cuba buat yang dua soalan ni dulu, okey? Okey, ada yang dah siap lah, kita tunggu kawan-kawan kita sekejap. Okey lah, kita bincang lah. Okey, kita bincang sama-sama. Okay, kita tengok yang ini dulu. Sama juga. Okay, kita petakkan selepas sama dengan okay. Yang sama kita akan tulis dulu. Okay, yang tak sama kita akan letak N. Yang mana N dia sama dengan 4, 7, 10, 13, 16. Okay, seterusnya. Ini pula. Letakkan selepas sama dengan. Okay, kita tulis yang sama. 7 kurungan tambah 1. Okay, yang mana tak sama kita gantikan dengan N. N dengan 8, 18. Okay, macam tak muat ni. Okay. Sambung kat bawah N sama dengan 8, 18, 30, 44, 60. Okay, ni sebenarnya dia ada kat sini ya. Sebab tak cukup, saya buat kat bawah. Okey, ini mudah saja. Ini ialah soalan SPM. Dia boleh skor lah. Siapa-siapa yang tak tahu sebelum ni mungkin dia kan cikgu sekolah banyak ajar macam-macam teknik kan. Ni antara teknik yang paling senang lah. Okey, kita letakkan yang mana sama kita tulis, mana tak sama kita gantikan dengan N. Macam tu saja. Okey. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Ada masa banyak lagi. Nanti saya akan bagi soalan kuis. Okey, ini ialah satu soalan SPM. Dan dia akan ada macam contoh 5, 5A, 51, 52 macam itulah. Ini antara yang ada dalam tu lah. Dia bukannya tunggal, dia ada soalan lain. Tapi ini dia dah pecahkan by topik. Okey, cuba buat yang ini. Yang ini bukan kuis kan? Kuis sebelum ni. Okey, dia macam ni juga tapi situasi dia berlainan. Sekejap saya snap gambar. Kenapa tak ambil 1 hingga 5 dalam kurungan? Kenapa ambil nombor 8 sampai 60? Yang mana? Yang ni eh? Oh, okey okey. Ini saya tersilap ni. Patut kita ambil yang ini. Sorry.
Saya cuba tulis kat atas semua tak? Sorry ya, yang ini tersilap. Ini M sama dengan, kita ambil yang ni lah. Yang kita ubah jadi M tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 3 kali. Ini betul? Baik. Ini bersalah ni. Ambil yang dalam ni. Okay, sekejap saya snap gambar. Okay, cuba tengok satu soalan ni. Mana soalan? Okay. Okey, cuba buat soalan yang setaraf SPM. Kenapa tak ambil 8 sampai 60? Bukan. Yang kita nak ambil ni, N ni, kan kita ganti yang ini N, okey? Jadi kita kena ambil yang tengah ni lah sebagai N tu. Okey
Okey, cuba buat yang FTM standard. Okey, dah siap bagi tahu. Dia sama je, cuma dia buat pecahan. Dan soalan dia akan jadi macam tu lah. Dia buat macam panjang, tapi padahal jawapan dia tak panjang mana pun. Okey, ada yang dah siap dah. Okey, kita tunggu yang lain sekejap. Okey, ada 2-3 orang siap. Okey, saya bagi masa 1 minit lagi. Okey, kita boleh check lah. Okey, jadi apa juga kita akan petakan dulu selepas daripada sama dengan. Okey, yang mana sama kita akan tulis balik. 1 perkalian 2. Okey, ni kurungan. Saya tak sama yang dalam kurungan. Jadi kita gantikan dengan n. Okey, kita letak koma. N sama dengan, okey, kita ambil yang semua yang dalam kurungan. 1, 2, 3, 4. Semudah ni saja. 2 markah. Okey, semua confirm dah boleh dapat dah macam mana nak buat ni. Siapa yang rasa tak boleh lagi yang ni? Ada tak? Semua okey kan? Okey. Uh, 1/7, 1/8. Yang ini, dekat. Silap, sorry. Di malam, jadi productivity menurun lah. Sebab saya bekerja hari ini daripada pukul 4 pagi. Jadi productivity memang sangat-sangat menurun. Okay, tak apa, dah nak habis lah. Yang lain pun sama juga. Kan sekarang ni dah boleh rentas negeri dah. Ada tak siapa-siapa yang dah balik kampung lah? Maksudnya kampung dia tetap ada dalam KL lah atau Selangor. Dah kan? Dia boleh je rentas antara negeri. Sebab macam kalau kita ikutkan Kuala Lumpur dengan Selangor dia dah lain negeri. Tapi dia dah combine kan sebagai Lembah Kelang. Dia boleh lah. Oh, ada orang nak datang rumah. Okay. Jadi saya pun ada maklum saya sajalah dekat Kajang tu. Jadi susah juga. Memang ada tak yang memang datuk nenek dia di macam utara ke pantai timur ke dia tak boleh balik lama dah, ada tak? Ada? Oh. Kita harap boleh balik cepat-cepat lah. Okay? Boleh bukan balik cepat-cepat lah, kita boleh keluar. Tapi peraturan ni macam tak kena. Contohlah. Okay, contoh. Saya duduk dekat Putrajaya.
Okay, mak ayah saya duduk dekat Kulim, Kedah. Jadi saya nak balik jumpa mak saya dekat Kulim, Kedah tak boleh. Tetapi sekarang ni boleh melancong ke Langkawi. Jadi kalau saya ke Langkawi, mak ayah saya pun ke Langkawi, boleh jumpa. Jadi kenapa tak boleh jumpa dekat rumah kan? Jadi yang inilah, bila peraturan tu ada macam tak kena. Lepas tu macam mana nak cakap? Okay, lepas ni tolong jangan, kalau macam tak ikut dah tuition dekat PTIU ke apa, terus stay dalam grup Telegram tu, okay? Stay dalam grup Telegram tu sampailah ke SPM nanti. Sebab saya pun bukan warga PTIU dah, lepas pada bulan 11 tu. Tetapi saya nak buat lagi kelas ataupun nota-nota yang saya ada, saya akan letak juga dalam tu, ataupun saya buat satu grup apa-apa ke, saya buat dalam tu. Okey. Oh, link Telegram Max. Okey, ini form 4 kan? Okey, form 4. Sekejap. Okay, sebab saya tak pasti dia ada dalam phone mana. Ya, saya bagi lepas ni kita akan buat quiz. Saya akan bagi soalan quiz. Form 4 sekejap. Mana form 4? Okey, dah jumpa dah. Oh. Okay. Invite link copy. Okey, saya letak kat. Okay, saya letak dekat ruang chatting. Okay. Okay, siapa yang belum masuk lagi, tolong masuk dalam ni. Okey, sekejap, mana dia tahu. Ini. Okey, siapa yang belum masuk lagi, tolong masuk dulu. Tu saya dah letak dah link untuk Telegram. Matematik Form 4. Okey. Nanti mungkinlah saya buat link baru ke apa. Nanti saya akan invite lah. Yang saya nak letak nota-nota dengan video-video saya tu. Yang saya buat. Dan nanti saya akan adakan semua, saya cari juga lah. Semua kawan-kawan saya yang boleh bagi nota free ni. Semua kita fokus kepada SPM kita. Okey. Jadi nanti boleh join dan ajak kawan-kawan sekali lah. Mungkin kawan-kawan kita tak mampu nak tuition ke apa, ajak sekali dia join. Okey. Jadi saya akan bagi soalan quiz. Saya akan buat.
Okey, ni premis 1. Sekarang kita akan buat premis 2. Premis 2 ni kosong. Okey, ini kena isilah. Ni kesimpulan, conclusion dia. Okey, ini ialah soalan kuis. Okey, cuba buat yang ni. Okey, semua salin dulu yang ni. Okey, salin dulu. Nanti tak sempat pula. Satu je. Nanti soalan saya akan bagi lagi dalam dalam apa panggil? Ulang ajar. Okey, ulang ajar tu. Okey, kalau dah siap macam biasa boleh hantar dekat saya punya WhatsApp. Okey semua belum ada yang hantar lagi ni. Oh, terus hantar. Okey nanti jangan lupa ajak kawan-kawan join juga yang ulang ajar tu. Sekejap. Kita tunggu 10.10, okey? Tunggu 10.10. Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita habis kelas? Yang mana yang belum isi link galiran boleh isi dulu. Tak ada soalan Okey. Nanti minta ajak kawan-kawan sekali lah join yang program kita buat tu. Kita tunggu lagi 1 minit. Memang tak ada soalan Okey. Okey, kalau dah tak ada apa-apa dah, okey, boleh left dulu dan jangan lupa lah esok sampai 19 tak ada kelas MOT. Okey, dah boleh left lah. Okey, sama-sama.